Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, kita berjumpa lagi pada hari ini daripada kita akan ulang kaji kertas objektif, iaitu daripada bab 1 hingga bab 6 tingkatan 4. Jadi hari ini kita akan tengok negeri mana? Kita akan tengok negeri Melaka. Okey, soalan hari ini adalah negeri Melaka. Jom kita tengok soalan. Okey, soalan yang pertama. Natrium merupakan bahan logam yang sangat reaktif. Okey, peralatan manakah yang sesuai digunakan untuk memegang natrium di dalam makmal? Kita tahu natrium adalah sejenis logam yang sangat reaktif. Bahayalah kalau kita pegang pakai tangan. Jadi, dia bagi 4 bahan ni. Dia bagi 4 alat radas ni. Okey, jadi kalau kamu tak tahu objek ni, alat radas ni macam mana gambar dia, bagaimana kamu nak jawab? Jadi cikgu recall balik, ini namanya spatula. Cuba recall balik apa yang kamu ingat. Spatula ni kita selalunya guna untuk apa? Ini kita panggil pemegang kayu. Ini kita panggil pemegang kayu. Cuba kita refresh balik. Ini pula kita panggil rod kaca. Untuk apa rod kaca ni? Okey. Dan ini pula kita panggil adalah forceps. Jadi, yang mana yang paling sesuai untuk kita nak ambil? Kita nak ambil macam keteluan natrium tu. Okey, dalam botol dia. Okey. Bagaimana kita nak ambil? Nak ambil natrium ni. Kita nak bubuh dekat atas piring Petri. Kita nak ambil macam mana? Yang mana paling sesuai? Okey? Fikir. So, pemegang kayu memang salah lah. Rod kaca salah. Sebab untuk mengacau pemegang kayu, kita nak pegang tabung uji, kita tabung didih. Okey, spatula mungkin boleh, forceps mungkin boleh. Kamu rasa macam macam boleh je spatula ni, nampak macam boleh je spatula ni, macam boleh je forceps ni. Tetapi yang paling tepat untuk kita nak pegang natrium adalah forceps. Okey, so jawapannya adalah forceps. Okey, soalan yang kedua. Jadual menunjukkan sisa bahan yang tidak boleh dibuang dalam sinki. Kat sini kita ada cyanida. Cyanida ni adalah satu bahan yang beracun tau. Okey, dan merkuri ni dia merupakan adalah logam berat. Jadi kenapa kita tak boleh buang dalam sinki? Mari kita tengok dia punya jawapan. Tapi sebelum tu kita tengok soalan. Berdasarkan contoh di atas, kenal pasti pernyataan yang benar. Jadi jawapan yang pertama kita cek. Cyanida adalah bahan yang terlalu berakali. Cikgu kata tadi bahan yang beracun kan? Bahan toksik. Jadi salah. Merkuri adalah bahan meruap. Salah. Cyanida adalah sangat mudah meruap. Tak. Merkuri adalah bahan sisa organik. Lagi salah. Cyanida dan merkuri adalah bahan toksik yang sangat berakali. Salah. Cyanida adalah bahan toksik, atau bahan beracun. Betul. Merkuri adalah logam berat. Betul. So jawapannya adalah D. Nombor 3, CPR. Cikgu dah bagi dah teknik sebelum ni bagaimana untuk mengingat kaedah CPR, di mana teknik adalah kita menghafal R, B, T kemudian H. Jadi kalau kamu terlupa, kamu buka balik video sebelum ni. Ada tips dia bagaimana untuk kaedah CPR dengan mudah. Baik, soalannya, apakah yang patut dilakukan sekiranya mangsa sudah mula bernafas tetapi tidak sedar? Okey, cikgu nak beritahu, bila mangsa dah mula bernafas, jangan lakukan lagi CPR. Tak boleh buat tekanan, tak boleh nak hembus, jangan, don't do. Jadi kita tengok apa jawapan yang kita kena buang. Dia kata yang pertama, tambahkan tekanan pada dada mangsa. Memang sadahlah sebab tak boleh buat dah sebab dia dah bernafas. Lakukan hembusan nafas berulang kali pun tak boleh sebab dia dah bernafas. Kita buat CPR selagi dia tidak ada denyut nadi dan denyutan jantung. So jawapan dia antara A dengan D. Ubah kedudukan mangsa dalam keadaan mengiring ataupun longgarkan pakaian mangsa. So jawapan yang paling tepat adalah A. Okey, ubah kedudukan mangsa dalam keadaan mengiring. Baik, soalan seterusnya. Langkah-langkah yang berikut menunjukkan prosedur yang melibatkan Heimlich Manoeuvre. Heimlich Manoeuvre pun cikgu dah tunjuk, dah terangkan sebelum ni. Cikgu recall balik. Ini adalah contoh Heimlich Manoeuvre. Mula-mula anda kena buat apa? Ni, kena ketuk belakang, berdiri di belakang dia. Okey, kemudian ambil tangan kanan, genggam, dan tangan kiri tu jangan genggam lah. Lepas tu, tengok macam mana dia buat. Okey, kemudian kamu pergi di antara pusat dengan dia punya tulang rusuk di sini, tengah-tengah tu, kamu tu tekan.
Jadi kamu pastikan tangan kanan kamu genggam. Okay, kemudian tangan atas tu duduk di atas tangan yang kamu genggam. Tangan kiri duduk di atas tangan kanan yang digenggam. Okey, dan kamu tekanlah sampai dia terkeluar balik dia punya ni, orang kata apa? Dia punya bahan yang tercekik. Tetapi sebagai tambahan, kalau baby kamu tak boleh buat macam ni. Nanti patah tulang rusuk dia. Kamu just tepuk di belakang, kemudian kamu kena terbalikkan baby, kamu kena tekan sikit dia punya dada. Berarti ulang balik, tepuk belakang, tekan balik dekat dada dia sikit dengan dua jari tangan, supaya benda yang tercekik tu boleh terkeluar. Sebab baby tak sama macam manusia dewasa, sebab dia punya tulang rusuk dia sangat lembut. Kalau kata tak ada siapa, kamu tercekik, kamu boleh buat seorang-seorang, tak ada masalah. Gunakan kaedah yang sama, cuma kamu ketuk, kamu tolak dekat perut bahagian yang sini, kamu letak dekat kamu. Kalau kamu tak ada kekuatan untuk menekan, kamu gunalah meja ataupun kerusi. So sama je, kamu guna juga kaedah yang ni. Okey, guna tangan kamu. Okey, jadi jawapan yang paling tepat first step adalah yang pertama, berdirilah. Berdiri di belakang mangsa lah. Okey, dan bongkokkan mangsa ke hadapan. Lepas tu kita kena kelilingkan tangan anda dari belakang. Lepas kelilingkan, kamu genggam tangan kanan dan kedudukan antara pusat dengan sangkar tulang rusuk mangsa. Ni yang ketiga. Dan yang keempat, kamu tekan dan sentaklah ke atas dengan kuat dan cepat. So jawapan dia kalau kat situ QRSP ya. Ini jawapan dia, betul. Nombor 5, pernyataan di bawah menunjukkan sejenis termometer. Kita tahu termometer ni ada banyak jenis. Okey, cikgu nak recall balik. Okey, di termometer. Ini namanya termometer inframerah. Okey, di mana selalu kita gunakan sebelum kita masuk mana-mana premis. Dia terus bagi nilai lah. Okay, ini pula kita panggil termometer klinik. Okey, termometer klinik di mana dia letak dekat bawah lidah. Okey, klinik selalu guna yang ni. Yang ni pula memang baby tersenyum ni, ini kita panggil termometer rektal. Okey, dia selalu letak dekat ketiak, dekat dubur baby kan. Itu untuk baby. Yang ni pun sama, dia punya konsep dia. Cuma ini adalah termometer dia adalah termometer yang digital lah. Okey, yang digital yang menggunakan kita kata thermistor. Okey, di mana digunakan dia adalah secara digital. Dia sama je fungsi dia, cuma dia menggunakan digital lah. Menggunakan satu perangkat elektronik yang kita panggil thermistor. Okey. Soalan dia apa? Soalan dia kata menggunakan thermistor untuk menukarkan perubahan suhu kepada isyarat elektrik. Kita tahu termometer ni adalah untuk mengukur darjah kepanasan kan? Darjah kepanasan. Okey, so apa jawapan dia? Termometer apa? Inframerah salah lah. Digital betul. Klinik salah. Rektal pun salah. So jawapan dia adalah termometer digital. Okey, seterusnya nombor 6, rajah menunjukkan seorang individu menggunakan sphygmanometer untuk mengukur tekanan darah. Ni selalu kalau pergi klinik orang selalu guna. Okey, ini gambar dia. Kan ada dua jenis, satu macam ni, satu macam ni. So kalau yang macam ni pun sphygmanometer, ni pun sphygmanometer, tetapi ini adalah sphygmanometer yang digital. Yang lebih canggih lah, tak payah tengok numbering kat sini. Okey, di situ. Tapi kan perasan tak, kat sini ada bacaan atas, di sini ada bacaan bawah, dan di sini ada nadi. Kita kena pandai baca. Kalau tak pandai baca, rugilah. Sebab apa guna kita membacanya tetapi kita tak faham. Okey, cikgu nak bagi tips. Tolong dengar betul-betul. Okey, cikgu bagi tips ya. Untuk bacaan atas, contoh bacaan ini kita akan tulis 120/80, di mana denyutan nadi dia adalah 80. Okey, cikgu nak beritahu, yang di atas kita panggil adalah systolic, yang di bawah adalah diastolic. Cara nak ingat, kamu ingat D tu down, bawah. So D bawah, S atas. So kamu ingat D saja. D tu duduk down. Diastolic dengan systolic. Okey, apa yang dimaksudkan dengan systolic ni? Cikgu gambar lah. Ini salur darah. Okey, ini dinding salur darah. Maksud dia bacaan ni adalah tekanan. Tekanan yang dikenakan kepada apa ni? Dinding salur darah. Ni dinding salur darah.
Okey, ada tekanan tau. Kita bagi tekanan pada dinding saudara ketika apa? Ketika kita punya otot jantung kita sedang mengecut. Allah, uduh pula lisan ni. Saya cuba bagi balik. Ketika otot jantung kita sedang mengecut. Nak bagi senang ingat. Sedang mengecut. So, apa dia bacaan sistolik ni? Sistolik adalah tekanan pada dinding salur darah apabila otot jantung sedang mengecut. Tetapi diastolik ni pula apa? Sama juga, lebih kurang. Ini dinding salur darah, tekanan yang dikenakan pada dinding saluran darah ketika jantung sedang berehat. Allah, cikgu nak buat gambar senyum dan menunjukkan bahawa jantung sedang berehat. Okey, itu adalah diastolik. Jadi ini adalah bacaan yang normal. Okey, lepas tu nadi yang normal, cikgu nak beritahu nadi yang normal kalau lelaki dengan perempuan. Lelaki nadi yang normal adalah 62 hingga 65, perempuan adalah 66 hingga 69. Jadi perempuan ni kadar nadi dia lebih tinggi daripada lelaki. Alright, jadi apa jawapan dia? Ingat di atas tadi adalah 120, yang bawah adalah 80. Okey. Yang kemudian dia punya kadar denyutan nadi yang normal. Kalau kita tengok tadi around 62, 60, kita ambil 62 lah, 62 hingga berapa? 69. Okey, kita ambil lelaki dengan perempuan ni, bukan range ni sebab dia tak berkata lelaki tu perempuan. Jadi jawapan yang sini paling hampir yang ni, ni paling hampir yang ni, yang ni paling hampir adalah yang ni. So jawapan dia adalah D. Okey, seterusnya soalan dia nombor 7. Apakah yang antara yang berikut yang mereka merupakan langkah untuk menyelesaikan isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian? Apa benda isu sosio-saintifik ni? Isu sosio-saintifik ni maksud dia adalah masalah yang terbuka. Okey, masalah yang terbuka, isu masalah yang terbuka yang berkaitan dengan isu kontroversi lah. Kontroversi tentang apa yang berkaitan dengan sains. Okey, di mana dia berkaitan dengan kita punya aplikasi moral kita dan saintifik kepada situasi dunia sebenar, yang disebabkan oleh siapa? Disebabkan oleh kita lah, manusia. Okey, di mana kita manusia ni selalu buat satu orang kata aktiviti yang contohnya seperti apa? Pencemaran udara. Bodoh tu saya cikgu. Udara, pencemaran, apa lagi? Pencemaran sakit dah. Pencemaran air. Pencemaran, kita selalu buang bahan-bahan sisa pembuangan kita yang tidak terancang. Okey, pembuangan sisa tidak terancang. Okey, apa lagi? Kita selalu buat tebang hutan. Semua ini menyebabkan kita suhu bumi kita akan meningkat. Okey, meningkat. Okey, akan berlaku perubahan iklim. Okey, disebabkan kita punya kejahatan. Okey, di mana kejahatan kita buat ni akan bebaskan juga, iaitu gas rumah hijau. Cikgu dah ajarkan. Contoh gas rumah hijau adalah seperti ozon, seperti karbon dioksida, wap air, metana, okey, dan sebagainya. Yang menyebabkan apa? Bumi ni akan jadilah banjir kilat. Okey, banyak lagi. Peningkatan suhu bumi. Apa lagi? Kemarau. So itulah dia isu sosioekonomi. Sosioekonomi pula, sosiosaintifik. Jadi dia kata apa dia punya langkah kita? Membersih hutan untuk pertanian. Bukan dia lah. Menggunakan kompos untuk menambahkan nutrien tanah. Ya, kompos. Menggunakan bahan-bahan yang kita dah tak guna. Kita buat baju kompos lah. Bahan kimia. Guna bahan kimia, memang salah lah. Menggunakan jentera berat untuk membersihkan pokok-pokok. Mana boleh. Okey, so jawapan yang paling tepat adalah B. Alright. Nombor 8, pengangkutan hijau yang manakah membebaskan gas rumah hijau. Ingat, gas rumah hijau cikgu dah ulang banyak kali, iaitu seperti karbon dioksida, ozon, wap air, metana, dan lain-lain lagi. Tetapi yang paling banyak adalah karbon dioksida. Di sini kalau kita tengok kat sini antara motosikal, basikal, pengangkutan awam dengan kenderaan perkhidmatan, yang paling banyak adalah motosikal.
Okey, seterusnya darjah 3 menunjukkan kariotip bagi seorang individu J yang mengalami sejenis penyakit. Kalau kat sini kita tengok ada orang kata apa? Ada keabnormalan pada dia punya bilangan dia. Bilangan kromosom. Kita tahu bilangan kromosom kita adalah 46. Tetapi kalau kita jumlah ni semua ni, kita akan dapat 47. Pasal apa cikgu tak kira, cikgu tahu? Sebab satu ni ada pasangan dia 2, kita akan cukup 46. Tetapi pasal tak pasangan yang ke-21, dia ada 3. Ini menunjukkan dia ada penyakit Down syndrome. Dan kenapa lelaki atau perempuan? Bila XY adalah lelaki. Jadi lelaki yang ada Down syndrome. So seorang budak perempuan Down syndrome, salah lah. Seorang budak perempuan sindrom tertentu, salah. Seorang budak lelaki yang menderita anemia X-linked, salah. Seorang budak lelaki yang Down syndrome, betul. So jawapan adalah D. Nombor 10, sejenis akar. Oh, ini namanya adalah akar sokongan. Okey, akar sokongan. Okey, di mana akar sokongan ni selalunya macam pokok pandan. Apa lagi? Pokok pandan, pokok ara. Okey, dia keluar pada batang dia sokong macam ni lah. Okey, pokok jagung. Ini pun sama akar sokongan. Jadi sekarang kita tengok nampak apakah dia contoh pokok yang beri akar sokongan. So jawapan yang pertama adalah dia kata pokok orkid. Pokok orkid ni kita kata akar dia akar cengkang. Pokok bakau pula adalah akar jangkang. Jangkang. Pokok jagung ni memang akar sokongan lah. Dan pokok meranti ni adalah akar banir. Jadi jawapan yang tepat adalah pokok jagung. Okey, itu saja. Nanti kita akan tunggu pula negeri lain. Okey, terima kasih semua.